أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita kitab Marhaban ya Ramadan dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya dan keturunan-keturunannya dan para sahabat-sahabatnya. Dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada kedua orang tua kita dan segenap guru-guru kita. Dan juga kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, iaitu As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita di akhir-akhir bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa ala man wa asrafuna salih wa ala man wa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah Ta'ala. Malam kemarin kita telah sama-sama mempelajari soalan-soalan yang bersangkutan berkenaan tentang ibadah puasa kita. Maka hari ini kita akan sambung kembali pada soalan-soalan tersebut, kerana ada 10 soalan. Ya, kita akan sambung pada soalan yang ke-6 insya-Allah. Ya, soalan yang ke-6 hinggalah ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ke-6 ditanyakan, apakah wajib berpuasa apabila hilal, iaitu anak bulan, dilihat dengan menggunakan kaca pembesar? Kaca pembesar ni berarti mungkin magnifying glass para jemaah sekalian, ya. Hukumnya dijelaskan, hukumnya adalah tidak wajib, kerana yang mewajibkan puasa adalah melihat hilal anak bulan tanpa peralatan alat pembesar. Di sini para jemaah sekalian, ya, di jawapan ini dikutip oleh pengarang kitab ini daripada kitab Hasyiah Syarwani 'alal Minhaj, ya, Hasyiah Syarwani 'alal Minhaj, iaitu syarah daripada kitab Minhaj.
Di sini juga ya perlu untuk kita faham ya apabila apabila kita dapat lihat dengan jelas. Kalau kita tidak dapat lihat dengan jelas seperti sekarang ini, mungkin sudah ada awan yang tak dapat untuk kita lihat, ataupun kita jauh sangat ya, dan perlu untuk kita menggunakan seperti binoculars ya, ataupun seperti alat-alat yang boleh kita lihat dengan jelas dan nyata ya tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu tentang hilal tersebut ya. Maka di sini diperbolehkan. Dan apabila kalau sudah kita nampak dengan nyata ya menggunakan alat tersebut, binoculars ke teropong ke macam mana, maka ya yang pihak berwenang, iaitu siapa? Pihak yang memerintah, ulul amri di sini, iaitu mufti negara ataupun raja yang dapat yang memimpin umat Islam, yang dapat memberikan pengisytiharan berkenaan tentang apa? Tentang Ramadan. Maka kalau sudah dapat diberikan pengisytiharan tentang Ramadan, maka wajiblah ke atas semua umat Islam di wilayah tersebut, di kampung tersebut ataupun di negara tersebut untuk berpuasa. Jadi kalau dia tak puasa, contohlah Singapura jelaskan puasa, tapi Malaysia jelaskan tak puasa, contoh katakan para jemaah sekalian ya, boleh tak orang Singapura ikut Malaysia? Tak boleh para jemaah sekalian. Dan boleh tak orang Malaysia ikut Singapura? Pun tak boleh juga. Orang Malaysia mesti ikut Malaysia, orang Singapura mesti ikut Singapura. Keputusan mufti masing-masing. Begitu jugalah ya. Sama juga kadang-kala ya, kalau musim haji ya, kadang-kala di Saudi telah pun hari raya haji dulu, kita belum. Jadi boleh tak kita ikut Saudi? Tak boleh. Ataupun kita hari raya dulu baru Saudi, boleh tak Saudi ikut kita? Pun tak boleh para jemaah sekalian ya. Begitulah dia, perlu untuk kita faham di sini. Yang ketujuh pula soalannya ditanyakan, apakah boleh berbuka puasa bagi seseorang yang bermusafir jauh dalam bulan Ramadan sedangkan dia bertolak dari kotanya setelah subuh? Di sini apa hukumnya? Iaitu tak boleh para jemaah sekalian ya, tak boleh. Dan manakah sebahagian ulama ya, dan manakala sebahagian ulama, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan Imam Al-Muzni radhiyallahu an mengatakan boleh. Ya, saya rasa kita pun dah baca berkenaan tentang orang musafir berpuasa pada bab-bab sebelumnya ya. Jadi boleh para jemaah rujuk di dalam kitab kita ini dan rujuk di dalam video saya ya di Facebook Majlis Rasulullah Singapura berkenaan tentang perkara tersebut. Kita kena tahu para jemaah sekalian ya. Ini juga dikutip dari apa? Dari salah satu kitab fikih yang disebut Sulam Taufik ataupun Sulamut Taufik, sama saja ya. Sulam Taufik ni kitabnya para jemaah sekalian tak adalah besar mana, tak adalah tebal mana, tipis kecil saja para jemaah sekalian ya. Tetapi isi kandungannya subhanallah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-8 pula ditanyakan, bagaimanakah hukum merasa ya, iaitu menjama, mencicipi makanan bagi seseorang yang berpuasa ketika sedang masak, baik lelaki ataupun perempuan, dan adakah batal puasanya? Dijawab di sini apa? Boleh hukumnya, tidak makruh jika benar-benar diperlukan, dan tidak batal puasanya selama tidak telan ya. Dikutip dari kitab mana? Kitab Asy-Syarqawi. Ni pun kitab besar juga para jemaah sekalian ya. Ya, dihukum makruh. Kenapa para jemaah sekalian? Sebab dia masak biasa. Tapi kalau dia masak memang satu diperjelaskan ada sedikit perbezaan pendapat. Satu memang tugas dia memasak, dia kerja dekat restoran, dia kerja dekat hotel, dia chef, dia kena masak. Ataupun memang tugas dia dekat rumah, dia kena masak untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka. Boleh tak dia rasa? Boleh dia rasa, tapi dia tak boleh telan.
Mungkin dia nak rasa kurang garam ke, kurang pedas ke, kurang masin ke, apa ke, kurang manis ke, itu bolehlah dia rasa ke. Tapi dia tak boleh telan. Seandainya kalau dia telan para jemaah sekalian, maka puasanya batal. Tak boleh para jemaah sekalian. Dia maka dia perlu keluarkan kembali. Bila dah keluarkan kembali, perlu bersihkan mulut dia, kumur-kumur para jemaah, keluarkan kembali supaya tidak ada rasa apa-apa pun dekat dalam mulutnya. Yang ke-9 pula soalannya para jemaah sekalian, bagaimanakah hukum sahur? Bagaimanakah hukumnya jika ditinggalkan? Bagaimanakah hukumnya jika bersahur sebelum masuk waktu jam 12 malam? Hukum sahur seperti apa kita tahu adalah sunnah. Baginda Nabi SAW memperjelaskan sahurlah kamu semua kerana makanan sahur terdapat barakah. Begitu dia para jemaah sekalian. Jika ditinggalkan, hukum puasanya tetap sah. Tak batal puasanya. Cuma dia tak boleh sahur selepas azan subuh. Kalau dia sahur selepas azan subuh, maka tak sah puasanya, batal para jemaah sekalian. Waktu masuk waktunya setelah melewati pertengahan malam, iaitu lebih daripada jam 12 malam. Jam 12 1 minit tu dah boleh sahur dah. Tapi sunnahnya sahur tu para jemaah sekalian, sunnahnya sahur tu para jemaah sekalian? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, diperjelaskan dengan kadar para sahabat-sahabat Nabi membaca Al-Quran dengan 20 potong ayat Al-Quran. Ini apa yang saya ingat para jemaah sekalian. Ini apa yang saya ingat. Tetapi di sini yang perlu untuk kita faham adalah macam manakah cara bacaan Al-Quran sahabat-sahabat Nabi dengan kita? Kita minta maaf para jemaah sekalian, kita baca Al-Quran tak ada feeling. Tapi sahabat-sahabat Nabi baca Quran, mereka tadabbur. Apa arti tadabbur? Mereka menghayati, mereka faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran. Ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi bila baca Al-Quran berpeluh mereka, ada menggigil mereka, ada yang pingsan mereka para jemaah sekalian. Kalau tidak silap saya, diceritakan daripada kisahnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau memimpin solat tarawih, angkat takbir Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, pingsan. Kenapa para jemaah sekalian? Ini orang faham tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama kita faham dalam bahasa Melayu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Khalas. Itu yang kita faham. Tapi apa maksudnya dengan nama Allah? Apa maksudnya yang Maha Pengasih? Apa maksudnya yang Maha Penyayang? Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ini perlu untuk kita faham. Ini juga dikutip di dalam kitab mana? Di dalam kitab Al-Bajuri. Naam. Kitab fikih juga ini para jemaah sekalian. Baik, seterusnya soalan yang terakhir, yang ke-10 pula ditanyakan, seseorang yang berpuasa qada bertepatan dengan hari Ashura. Hari Ashura, hari tanggal 10 daripada bulan Muharram. Tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ada apa para jemaah sekalian? Banyak peristiwa-peristiwa yang besar pada hari tanggal 10 daripada bulan Muharram. Tanggal 10 daripada bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan adanya vaccination untuk COVID-19 ini, mudah-mudahan kalaulah semua rakyat Singapura telah pun mengambil vaksin, dan mudah-mudahan ada manfaatnya vaksin ini, dan mudah-mudahan penyakit COVID-19 ni pun dah tak ada lagi. Mudah-mudahan kita kalau dah tak ada lagi, berarti insya-Allah kita boleh mulakan kembali pihak-pihak atasan pun, pihak-pihak yang berwenang pun insya-Allah akan memperbolehkan kita mula kembali majlis-majlis kita di rumah-rumah ataupun di masjid-masjid. Dan insya-Allah kalau sampai pada waktunya tanggal 10 Muharram, kalau kita boleh buat majlis, insya-Allah nanti saya kongsikan cerita berkenaan tentang tanggal 10 daripada bulan Muharram, insya-Allah.
dan juga apa ya, seseorang itu berpuasa qada tapi bertepatan harinya tersebut, hari yang diqada tu adalah hari Ashura tanggal 10 daripada bulan Muharram, atau puasa sunat yang lain, contoh seperti apa, hari Isnin, hari Khamis, apakah dia mendapat dua pahala, iaitu pahala puasa qada atau sunat hari Ashura? Ya, jawapannya bagaimana? Dia mendapatkan pahala untuk kedua-dua puasa tersebut jika dia niatkan untuk kedua-duanya. Begitulah yang dia apa, jelaskan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni pun kitab besar para jemaah sekalian. Ya, dia merupakan syarah daripada kitab fikih yang bernama Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in. Ya, dia ada Fathul Qarib, dia ada Fathul Mu'in, dia ada Fathul Wahab. Itu dia para jemaah sekalian ya. Maka bagaimana kita kalau qada pada hari-hari kebesaran agama Islam, ataupun kita puasa puasa sunat, contoh seperti Senin Khamis ke, ataupun hari Ashura ke, ya, kita niatkan dua-dua para jemaah sekalian. Jadi kita dapat apa? Kita dapat pahala dua-dua sekali. Hari sunnah tu pun kita dapat, ya, dan apa? Pahala qada pun kita dapat juga. Nah, begitulah dia yang dijelaskan. Baik, seterusnya para jemaah sekalian. Seterusnya, faedah-faedah dalam bab puasa, ya. Satu, diperjelaskan berbuka dan bersahur sebelum dan setelah masuk waktu. Ya. Kesimpulan hukum berbuka puasa diperjelaskan di sini. Jika seseorang berbuka puasa dengan dasar ijtihad. Ijtihad ni bagaimana? Dia sendiri ya usaha mencari khabar apakah dah masuk waktu maghrib atau belum. Ya, sebab kenapa dia buat demikian? Mungkin di kawasan dia tersebut tak ada masjid, tak ada internet, ya, jadi tak tahu macam mana dah masuk maghrib ke belum. Begitulah dia. Kemudian terbukti bahawa buka puasanya itu sebelum masuk waktu maghrib, ya, atau setelah masuk waktu, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Ya, dijelaskan di sini. Jika terbukti bahawa dia berbuka puasa setelah masuk waktu maghrib, maka hukum puasanya adalah sah, sebab dia sudah yakin. Ya. Jika terbukti bahawa dia berbuka puasa, kalau ya, itu pendapat yang pertama tadi, ya, hukumnya sah. Lagi satu pendapat diperjelaskan, jika terbukti bahawa dia berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib, atau tidak terbukti apakah telah masuk waktu maghrib ataupun belum, maka hukum puasanya adalah sebagai berikut. Satu, dijelaskan menurut pendapat yang kuat daripada mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah tidak sah dan wajib untuk qada puasa bagi hari tersebut berdasarkan hadis daripada siapa? Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, anak perempuan Sayyidatina Asma, ya, ya, saudarinya Sayyidatina Aisyah. Kami berbuka puasa, dijelaskan, ya, aftarna ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim. Kami berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung. Thumma tala'at asy-syams, kemudian tampak sinar matahari. Qila li Hisham, maka dikatakan kepada Hisham, fa umiru bil qada, maka apakah kalian diperintahkan untuk qada? Qala la budda min qada. Dia menjawab wajib untuk qada. Begitulah dia. Lagi satu, menurut pendapat Imam Muzni radhiyallahu an dan juga Imam Khuzaimah radhiyallahu an, hukum puasanya adalah tetap sah. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya, kesimpulan hukum berbuka puasa. Jadi sebab itu bila kita puasa ni, kita kena betul-betul hati-hati, jaga betul-betul para jemaah sekalian. Dan alhamdulillah di negara kita, syukur alhamdulillah, ya, ada radio, ada masjid, ada internet. Jadi bagaimana kita pun bolehlah tahu bila masuk waktu maghrib, ya. Jadi kita senang, ya, nak berbuka puasa. Begitulah dia. Agak-agak akan jadi tak pada satu saat, mungkin dekat negara kita internet tak ada,
ya, dan sebagainya para jemaah sekalian. Masjid, bukan masjid tak ada, tapi masjid apa, kita pun tak dapat pergi masjid. Kan dah terbukti para jemaah sekalian, tahun lepas tengok, boleh kita pergi masjid, bukan boleh pergi masjid, tutup habis itu. Ya, tak boleh sebab apa, ada penyakit. Tengok para jemaah sekalian, ya. Sebab itu kita kena apa, hati-hati para jemaah sekalian, ya, hati-hati. Lagi satu, maksud saya hati-hati tu apa, kita perlu belajar para jemaah sekalian, ya. Kita perlu belajar. Dulu saya ingat masih zaman saya kecil-kecil dulu, bila saya sekolah dulu, ya, bila dulu kita belajar di Madrasah Wak Tanjung, ya, yang mendidik saya dulu, ya, yang mengajar fikir dulu siapa, ya, iaitu mudir Madrasah Wak Tanjung sendiri, iaitu almarhum Ustaz Muhammad Nur bin Taib. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah angkat darjat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmat di atas kuburan beliau. Masya-Allah, orang alim ni Ustaz Muhammad Nur bin Taib ni. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Jadi bila kita belajar bab fikir untuk masuk waktu bagi jemaah sekalian, ya, kita belajar bab fikir masuk waktu, tahu seperti apa? Seperti bila masuk waktu subuh, bila masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu isyak, waktu maghrib. Jadi dekat dalam kitab fikir kita tu dijelaskan para jemaah. Dulu kitab fikir tu, seingat saya nama kitab fikir tu Al-Fiqhul Islamiyah, tak salah saya, ya. Itu Madrasah Al-Junaid pun pakai juga kitab fikir tersebut, ya. Jadi bagaimana? Pernah dulu seingat saya Ustaz Muhammad Nur apa, dia buat camping para jemaah sekalian, ya. Tujuan dia buat camping, kita semua tidur sekolah dulu seingat saya. Jadi tujuan dia buat camping tu apa? Dia nak ajar kita macam mana cara waktu, macam mana cara masuk waktu, ya, dengan tidak menggunakan jam. Dulu kan, sekarang kan ada jam, kita boleh tengok. Sekarang kan ada dekat surat khabar bila masuk waktu masjid, apa, bila masuk waktu solat, dekat handphone pun ada app semua kan. Dulu handphone tak ada app suara jemaah sekalian, ya. Cuma apa, dengar dekat radio, tengok surat khabar, tengok time dekat rumah kita. Kalau lah tak ada time, dia bilang kalau lah tak ada radio, macam mana awak nak tahu waktu tu masuk? Jadi dulu apa, diajarkan kita para jemaah sekalian macam mana waktu subuh tu terbit, ya, macam mana masuk waktu zuhur, tergelincir matahari kan, dijelaskan zawal para jemaah sekalian, ya. Lepas tu waktu asar, macam mana masuk waktu asar, macam mana masuk waktu maghrib, ya, dengan ghurub syams. Setelah itu dengan apa, masuk waktu insya, syafaqil ahmar, ya. Itu semua diajarkan satu persatu dulu tu para jemaah sekalian, ya. Sekarang ini wallahu alam, saya pun tak tahu macam mana, apakah diajarkan lagi ke tidak. Seharusnya baik kalau dapat diajarkan kepada anak-anak kita, ya, khususnya pelajar-pelajar madrasah, ataupun diajarkan kepada orang awam pun bagus, tak jadi masalah para jemaah sekalian. Perlu untuk kita tahu. Sama juga seperti apa, seperti menyelesaikan urusan jenazah. Kalau boleh kita belajar para jemaah sekalian cara menyelesaikan jenazah macam mana tu, bukan setakat mandikan para jemaah sekalian, tidak. Kalau boleh kita belajar bila orang tu meninggal, mungkin ayah kita ke ibu kita ke yang meninggal, apa kita buat awal-awal sekali sebelum dimandikan, apa kita buat. Setelah itu para jemaah sekalian, ya, nanti bila nak mandikan, macam mana cara kita nak mandikan. Bila dah mandikan, lepas tu nanti apa, kita kafankan, macam mana cara kita kafankan. Dan setelah kita kafankan, lepas tu apa, kita solatkan kan, macam mana cara kita solatkan. Dah solatkan, lepas tu kita buat apa, kita bawa jenazah ke mana, ke tanah perkuburan, nak dikebumikan, nak ditanam. Macam mana cara tanam, macam mana bila kita masuk dalam liang lahat, macam mana kita baca talqin, macam mana kita baca, dan sebagainya. Itu lebih baik, itu saya rasa baik sekali untuk kita belajar. Kita jangan setakat belajar fikir, setakat ini bab puasa ni, sekarang ni kita belajar bab puasa ni, yang penting kita tahu bila masuk puasa, nanti ada announcement, besok puasalah kita, ini dah time buka, ini dah time sahur, perkara-perkara gini batal. Kalau boleh kita belajar in detail sikit. Kalau kita belajar bab sembahyang pun, ya, kalau diajarkan kita macam mana cara angkat takbir, rukuk dan sebagainya, jangan setakat pandukan kitab.
Ya, memang panduan kitab sebagai guideline para jemaah sekalian. Tapi kita mesti ada guru. Tengok macam mana guru kita. Angkat takbirnya macam mana, tangannya letak macam mana, sujud macam mana, rukuk macam mana, ya, tahiyat bila dia tasyahud ni jari ni naik, ya, macam mana. Kita tengok macam-macam fashion lah para jemaah sekalian zaman sekarang. Sedangkan Nabi SAW jelaskan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu semua sebagaimana kamu menyaksikan aku solat. Jadi kalau kita tak menyaksikan Nabi SAW, tak dapat melihat bagaimana Nabi SAW solat, kita buat apa? Lihat kepada para alim ulama solat. Bukannya kita main buka-buka, oh macam ni, okey dah faham dah kita. Faham apa kita? Ya, begitu juga para jemaah sekalian, kalau kita belajar bab fikir, bab wuduk, ya, praktikkan sekali macam mana cara dia. Di dalam solat kita baca Fatihah mesti betul. Pergi jumpa guru, datangkan guru ke rumah kita supaya dia cek bacaan Al-Quran kita, supaya ibadah kita sah, cara kita beribadah tu betul. Kita bukan main ikut-ikut orang. Tak boleh para jemaah sekalian. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan hukum-hukum fikir yang lain. Seperti apa? Hukum fikir bab haji, bab umrah. Ini kena belajar para jemaah sekalian. Begitu juga hukum fikir yang memperjelaskan tentang bab muamalat, bab jual beli, gadai, jamin dan sebagainya. Begitu juga hukum fikir tentang bab nikah. Ya, belajar bab nikah tu, mesti tahu cara belajar bab nikah. Tak cukup main ikut kursus rumah tangga tu, tak cukup para jemaah sekalian. Mesti tahu cara dia bagaimana. Ya, setelah itu bila dah tahu cara dia bagaimana, baru lepas tu apa? Kita pun nikah. Bila kita nikah tu, kita kalau dah ada ilmunya, bila kita nikah baru kita sedia betul-betul para jemaah sekalian. Sebab apa? Itu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita bila nikah tu, kita janji dengan Allah Taala tau, yang kita akan jaga ahli keluarga kita. Ya, yang si suami janji dengan Allah Taala akan jaga isteri, yang si isteri janji sama Allah Taala akan jaga suami. Ni semua kena belajar para jemaah sekalian. Tak boleh kita belajar apa? Buka buku dekat Google, dekat mana, tak boleh. Mesti datang jumpa guru, belajar betul-betul, fahamkan betul-betul. Ada kitab, buka satu persatu, tak faham, tanya guru. Jangan sampai tak tanya. Ya, tak boleh kita main apa? Kita main suka-suka hati, tak boleh para jemaah sekalian. Kita tak dapat memahamkan satu hukum tu dengan akal kita sendiri. Tak boleh para jemaah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW memperjelaskan apa? Sesiapa yang belajar tak ada guru, maka gurunya siapa? Fa syaikhuhu syaitan, maka gurunya syaitan. Betul itu para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sah apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mesti ada guru. Al-Quran mesti ada guru Quran. Belajar ilmu fikir, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Apatah lagi apa? Ilmu yang apa? Tazkiyatun nafas. Ilmu yang untuk membersihkan jiwa raga kita. Perlu kita ada apa? Biar kita banyak guru pun tak apa. Boleh para jemaah sekalian. Ya, saya yakin sebahagian daripada ustazah, diorang pun ada banyak guru, tetapi mereka akan mempunyai satu guru. Guru yang mana disebut dengan apa? Syekhul Futuh katanya. Guru yang membukakan segala-galanya. Itu yang dinamakan apa? Guru Al-Mursyid, Guru Al-Murabbi. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakadha. Baik, kita teruskan. Ya, iaitu tadi dia diperjelaskan tentang apa? Kesimpulan hukum berbuka puasa. Jadi kalau ada buka puasa pasti ada sahur, ya. Jadi bagaimana pula kesimpulan hukum sahur para jemaah sekalian? Ya, kesimpulan hukum sahur macam mana diperjelaskan? Jika seseorang makan sahur kemudian terbukti bahawa sahurnya sebelum azan subuh atau setelah azan subuh, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Dia dah sahur, tahu-tahu belum subuh, dia dah sahur, sahurnya sebelum azan subuh ataupun apa? Setelah azan subuh. Jadi macam mana? Diperjelaskan. Yang pertama, jika terbukti bahawa sahurnya sebelum masuk waktu subuh atau tidak terbukti apakah telah masuk waktu subuh atau belum, maka hukum puasanya adalah sah kerana
hukum asalnya adalah waktu malam masih belum keluar. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Saya ulang sekali lagi, jika terbukti, ini biar kita faham betul-betul, bahawa sahurnya sebelum masuk waktu subuh, atau tidak terbukti apakah telah masuk waktu subuh atau belum, maka hukum puasanya adalah sah. Ya. Kerana hukum asalnya adalah waktu malam masih belum keluar. Yang kedua pula, jika terbukti bahawa sahurnya setelah masuk waktu subuh, maka hukum puasanya adalah sebagai berikut. Sahurnya tu apa? Yang kedua, memang betul confirm bahawasanya apa? Sahurnya setelah masuk waktu subuh. Macam mana dia confirm? Mungkin ada orang bilang, tadi saya saya baru balik daripada surau, saya baru balik daripada masjid, kita sembahyang subuh. Alamak, aku baru makan, aku baru sahur. Ini yang macam gitulah dia. Ya, maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah tidak sah dan wajib qada puasanya. Ya, dalam kaedah fikih diperjelaskan, la ibrata bizzannil bayyin khata'uh. Ya, diperjelaskan, tidak terhitung perkiraan yang kuat jika salahnya telah terbukti. Dan menurut pendapat Imam Muzni radhiyallahu an dan juga Imam Khuzaimah radhiyallahu an, hukum puasanya tetap sah. Dan menurut pendapat Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli radhiyallahu an, di dalam kitabnya Syarah Minhaj Talibin, menjelaskan kesimpulan masalah di atas, iaitu diperjelaskan, kalau seseorang itu makan dengan ijtihadnya, pada awal ataupun akhir daripada siang hari, dengan dia dengan dia tak confirm betul-betul, maka batal puasanya. Ataupun dengan tanpa ia menyangka, ataupun dia tak dapat nak memperjelaskan tentang tentang keadaan tersebut, maka keadaannya itu, sahha in waqa'al akal fi awwalihi li'anna al-asla baqa'ul lail. Jadi kalau dia sahur, para jemaah sekalian, diperjelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ni, di sini diperjelaskan, kalau dia sahur yang mana dia dia bila dah dapat tahu bahawasanya dah masuk waktu subuh, tapi dia tetap sahur, maka batal puasa dia. Tapi kalau dia tahu bahawasanya ini belum masuk waktu subuh, jadi dia pun makan, maka sah puasanya. Sah puasanya. Ataupun dia menyangkakan bahawasanya ataupun dia menyangkakan bahawasanya fa insyaallah ini belum masuk waktu subuh, jadi dia pun sahur. Sebab apa? Disebutkan sebab li'annal asla baqa'ul lail, kerana pada asalnya ada masih ketetapan, iaitu waktu malam. Jadi waktu sahur tu masih ada, para jemaah sekalian. Begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Minhajut Talibin. Hakadha. Faedah yang kedua pula, hukum menggunakan obat mata ketika berpuasa. Hukum menggunakan obat mata bagi seseorang yang sedang berpuasa. Bagaimana para jemaah sekalian? Dijelaskan, menggunakan obat mata bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib, atau iaitu puasa wajib ataupun puasa sunat, hukumnya adalah diperbolehkan dan tidak batal puasanya meskipun obat tersebut terasa di dalam kerongkongannya. Ini kerana kelopak mata bukan termasuk rongga tubuh yang terbuka,
dan masuknya obat tersebut ke dalam kerongkong maka cara penyerapannya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya membatal puasa. Ya, memang ada keterangan ulama-ulama fikih para jemaah sekalian, ya, memperjelaskan kalaulah kita pakai obat, kita pakai obat seperti yang dijelaskan ini, tapi dia tak masuk pada jawful, ya, dia obat tersebut tak masuk sampai ke dalam sekali tubuh badan kita, ya, maka boleh kita gunakan obat tersebut, ya, dan puasanya tidak batal. Begitu jugalah, ya, yang dijelaskan di dalam kitab Minhajut Talibin, ya. Ini terjemahannya para jemaah sekalian, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya begini, wala yadhurru al-ihtikalu wa in wajada ta'mahu ayil kuhli bi halqihi li'anna la manfadha min al-ain ila al-halqi wal wasili ilaihi min al-masam. Itulah dia para jemaah sekalian, ya. Tadi bila saya baca tu, itu adalah terjemahannya para jemaah sekalian. Yang ketiga pula, hukum menggunakan obat tetes telinga. Obat tetes telinga tu apa? Iaitu obat yang kita titikkan, ya. Obat yang kita titikkan dekat telinga kita. Apa hukumnya? Menggunakan obat tersebut, ya, ketika sakit telinga yang tidak mampu untuk ditahan. Sakit sangat, tak dapat kita nak tahan. Bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib atau puasa sunat, hukumnya adalah dibolehkan dan tidak membatalkan puasa kerana termasuk perkara darurat. Sebab itu, ya, semalam saya jelaskan dia, maksud darurat ni apa? Emergency para jemaah sekalian. Dia ada sebab, dia ada ilatnya. Ya. Jadi dia punya sebab, dia punya ilat tu kita tak boleh buat-buat para jemaah sekalian. Kalau kita buat-buat ilatnya, itu dah bukan darurat namanya. Ya, itu dah bukan darurat namanya para jemaah sekalian, ya. Maka hukumnya adalah dibolehkan dan tidak membatalkan puasanya kerana termasuk perkara darurat dengan dua syarat. Tengok, perkara darurat tu dengan dua syarat. Satu, tidak ada kemungkinan rasa sakit akan berkurang tanpa dengan menggunakan obat tersebut. Ya, inilah obat dia aja. Kalau kita tak pakai, tambah bisa tambah sakit, membahayakan diri kita, pakai. Yang kedua, yakin obat tersebut dapat mengurangkan rasa sakit atau menyembuhkannya. Hal ini dapat diketahui dengan pengetahuan dirinya atau khabar daripada doktor. Dia sendiri yakin dengan obat tersebut yang dapat kurangkan rasa sakit, ya, ataupun dapat sembuhkan sakitnya. Ataupun doktor jelaskan, ini awak mesti pakai ubat ni, ya. Awak kalau dah tak pakai ubat ni, nanti sakit awak akan melarat. Maksudnya begitu. Itulah yang disebutkan dengan apa? Itulah yang disebutkan dengan apa? Dengan darurat. Tu dia. Pengarang kitab ini dah jelaskan, ya. Ada dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Masya-Allah, ya. Subhanallah, ya. Pada bab syarat-syarat puasa, dia dah dijelaskan dekat sini dah dengan sejelas-jelasnya dah. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, kita baca je lah para jemaah sekalian, ya. Bahasa Arab ni baca supaya apa? Dapat berkat kitab para jemaah sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah ubtuliya biwaj'in fi udhunihi la yuhtamalu ma'hu sukun illa biwad'i dawa yusta'mal fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaq takhfifa aw zawal al-alami bih. Dijelaskan apa? Dia tu tak tahan, dia dengan wajah, biwaj'in. Wajah tu apa? Sakit, tak tahan. Fi udhunih, di dalam telinganya, ya. Dan dia tak dapat nak apa? Ma'hus sukun, dia gelisah para jemaah sekalian, ya, sebab sakit, ya. Hanya dia akan dapat rasa tenang, relax, ya, dan dia tak rasa sakit biwad'id dawa, dengan ia meletakkan obat. Tu dia, ya. Yusta'mal fid duhni,
ya, au qutni, walaupun obat tersebut berbentuk dihin tu apa? Dihin tu apa nama? Minyak para jemaah sekalian, ya, cecair, ataupun qutun tu apa? Kapas, cotton, ya, sampailah apa nama? Sampailah dapat hilang rasa alam, rasa sakitnya, bi anna arafa min nafsihi aw akhbarahu tabib jaza dhalika wa sahha sawmuhu lid-darurah. Dan juga kalaulah dia diberitahu, ya, kalaulah dia sendiri tahu yang bahawasanya kalau aku pakai ubat ni insya-Allah okey, aku sakit aku akan kurang, ataupun doktor sendiri yang telah menasihatkan kepada dia, beritahu ini obat awak mesti pakai, maka jaza dzalika, maka apa? Bolehlah dalam keadaan tersebut, wa sahha saumuhu, dan sah puasanya, lid darurah, ya, kerana darurat. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang keempat pula para jemaah sekalian, hukum memasukkan jari ke dalam kemaluan. Ya, hukum memasukkan jari dalam kemaluan. Apa hukumnya? Diperjelaskan di sini para jemaah sekalian. Yang keempat, masya-Allah, dia bahas betul-betul masalah hukumnya, ya. Baguslah. Suka saya lah, masya-Allah. Hukum memasukkan jari ke dalam kemaluan, ya. Contoh, jika doktor memasukkan jarinya ke dalam kemaluan. Contoh, ya, doktor masukkan kemaluan, ya. Baik, isteri kita pregnant, kita pun bawa pergi doktor. Doktor pun dah cek, kata doktor, isteri kita bilang ada macam cecair yang keluar lah, bawa pergi doktor lah. Jadi doktor pun apa, dia akan cek, lepas tu kadang-kala doktor akan pakai sarung tangan, doktor akan letak obat dekat jarinya, dan doktor akan masukkan jarinya ke dalam kemaluan tersebut, supaya apa? Doktor nak cek okey ke tak okey, ya. Jika seorang doktor memasukkan jarinya ke dalam kemaluan seorang pesakit ketika melakukan diagnose, iaitu pemeriksaan, ya, sedangkan si pesakit sedang berpuasa wajib atau puasa sunat, maka hal tersebut adalah dapat membatalkan puasanya, dan wajib bagi dirinya untuk menahan diri dari makan dan minum sampai azan maghrib, dan juga wajib baginya untuk qada puasa tersebut. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, sedangkan menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali tidak membatalkan puasa kerana masuknya jari ke dalam kemaluan bukan termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini perbezaan pendapat para alim ulama. Tapi kita kat Singapura mengamalkan pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya. Maka kalau kita mengamalkan pendapat dan kita mazhab dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, maka batal puasa kita. Jadi bagaimana? Kenalah dia qada, ya. Bila dah batal, boleh tak dia minum air? Boleh tak dia makan? Ya. Bukan tak boleh dia makan, bukan tak boleh dia minum, boleh minum, tapi lebih baik tahan diri tersebut sampai azan maghrib, ya, kerana menghormati orang puasa dan menghormati bulan Ramadan. Hukum yang kelima pula para jemaah sekalian. Baik, hukum yang kelima kita stop di sinilah para jemaah sekalian, ya, iaitu hukum menggunakan obat bagi pesakit asma, ya, pesakit semput para jemaah sekalian, ya. Macam saya dulu ada semput para jemaah sekalian, tapi alhamdulillah semenjak beberapa tahun ni dah tak ada pula kena semput para jemaah sekalian, alhamdulillah. Ya, cuma semput bukan semput breathing, semput kocek je para jemaah sekalian. Minta maaf lah gurau-gurau kita para jemaah sekalian, ya. Gitulah dia sedikit sebanyak, ya, yang boleh kita belajar hari ini, ya. InsyaAllah besok hari apa? Besok hari Sabtu. Baik para jemaah sekalian, besok hari Sabtu, ya, pagi saya ada majlis
bersama saya ada majlis yang mana majlis tersebut pada awalnya berada di rumah salah seorang ulama di Singapura, iaitu Al-Habib Abbas bin Muhammad As-Saggaf. Habib Abbas pun dah meninggal. Tapi besok insya-Allah majlisnya itu secara live streaming. Insya-Allah majlis bermula jam 9 pagi nanti insya-Allah para jemaah sekalian ya. Majlis iaitu majlis taklim di rumah Habib Abbas dan dipimpin oleh anaknya yang bernama Habib Abdullah. Ya, tapi cuma majlisnya itu kita menggunakan Zoom. Jadi majlisnya itu melibatkan beberapa negara para jemaah sekalian ya. Satu negara Singapura, lagi satu negara Indonesia. Sebab yang mengajar 2 orang, saya sendiri dan juga ada Habib Nabil As-Saggaf ya. Habib Hussein Nabil As-Saggaf pun mengajar juga ya. Jadi jam 9 kita mula ya pengajian tersebut. Jadi sekiranya kalau para jemaah nak ikut pengajian tersebut, nanti insya-Allah kita akan updatekan link YouTube link di dalam Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Satu. Nombor 2 para jemaah sekalian, besok hari Sabtu ya. Baik, besok hari Sabtu malam saya ada hal yang saya tak dapat nak elakkan hal tersebut. Tapi apa saya nak buat para jemaah sekalian ya, supaya pengajian kita ni istiqamah ya, supaya pengajian kita ni istiqamah, walau macam mana apa sekalipun tetap kita baca juga para jemaah sekalian ya, tetap kita baca juga. Sebab tu kadang-kadang para jemaah boleh tengok pengajian kitab kita Marhaban Ya Ramadan ni, kadang-kadang background dia lain. Kadang-kadang background dia, kalau ada kat rumah saya ialah kitab ni para jemaah sekalian, kadang-kadang background dia dekat tempat lain. Background dia kadang-kadang putih para jemaah. Itu kira saya tak dapat nak elakkan. Jadi bagaimana saya tetap nak mengajar juga. Ya, kalau boleh kita nak buat sesuatu amal ibadah ni diajarkan oleh para alim ulama, walaupun sikit tapi istiqamah tu perlu. Istiqamah tu apa? Konsisten ya. Walaupun tak dapat pada timing yang betul, tapi hari-hari tetap ada. Begitu dia. Jadi insya-Allah besok hari Sabtu para jemaah sekalian, insya-Allah besok hari Sabtu insya-Allah saya akan mulakan pengajian pada jam 3 petang insya-Allah para jemaah sekalian. Ya. Besok saya akan mulakan pengajian pada jam 3 petang insya-Allah ya, sampailah jam 4 nanti insya-Allah. Jadi besok malam pukul 8 malam tu tak ada pengajian para jemaah sekalian ya, sebab saya dah awalkan nanti saya akan mula pada jam 3 petang hingga jam 4 petang insya-Allah ya. Hari Ahad pula macam mana? Hari Ahad insya-Allah pengajian seperti biasa. Sebab apa? Hari Ahad kita ada pengajian tafsir. Jadi pukul 8 saya baca tafsir. Nanti setelah itu barulah kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan kita tutup dengan pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan insya-Allah para jemaah sekalian ya. Dan juga saya minta doa para jemaah sekalian, doakan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan bagi saya, panjang umur ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan pun kita tetap dapat baca kitab ini insya-Allah para jemaah ya. Saya tengok 1 bulan Syaban kita baca kitab ni para jemaah sekalian, dah hampir-hampir separuh kitab dah. Jadi kalau bulan Ramadan insya-Allah kalau hari-hari kita baca insya-Allah para jemaah sekalian ya, insya-Allah ya, kita pun dapat mengkhatamkan kitab ini. Ya, kita pun dapat mengkhatamkan kitab ini. Masya-Allah. Tengok, kalau awak tengok betul-betul dekat dalam kitab kita ini ada dah siap dah, doa-doa semua dah ada dah para jemaah. Doa solat tarawih nak dibaca pada bulan Ramadan, selepas solat tarawih semua dah ada. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Bagus sekali para jemaah sekalian ya. Very beautiful kitab ni, subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Very good para jemaah sekalian. Subhanallah, subhanallah. Sampai dijelaskan bab apa ni? Masya Allah. Sembahyang hari raya pun ada juga dijelaskan. Masya Allah, subhanallah.
Masya Allah, kita banyak-banyak terima kasih kepada jemaah sekalian ya, kepada apa? Kepada pengarang kitab ini, iaitu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah ya, senang cakap Habib Muhammad Amin lah para jemaah sekalian ya, Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, kalau kita nak shortcut nama dia lah para jemaah sekalian ya, singkat nama dia Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini nama pengarang kitab ni. Beliau berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semin. Masya Allah. Saya kalau umrah para jemaah sekalian, selalu saya akan ziarah Habib Zain, sebab orang alim, sangat-sangat alim di kota Madinah para jemaah sekalian. Selalu saya akan ziarah beliau. Ziarah beliau pun tak lama para jemaah sekalian ya. Kita minta doa dengan beliau, kita minta nasihat. Dalam tempoh setengah jam, 45 minit dah selesai. Masya Allah. Subhanallah. Baik para jemaah sekalian, ya, saya cukupkan sampai di sini pengajian kita. InsyaAllah kita akan sambung besok hari insyaAllah ya, jam 3 petang ya para jemaah sekalian ya, jam 3 petang insyaAllah sampai jam 4 petang besok pengajian kita. Jadi besok malam tak ada kelas, cuma kelas dia tu dipindahkan waktunya ke petang hari insyaAllah ya. Baik, saya tutuplah pengajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.